Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada student PJJ di kampus UMKL dan akan membentangkan mengenai satu topik berkaitan takaful di bawah subjek pengurusan risiko dan perancangan takaful. Okey, mengenai tugasan kali ini adalah berkenaan dengan takaful, iaitu yang menceritakan mengenai peranan ejen dan macam mana untuk ejen menarik minat golongan belia untuk mencarum dan mengambil tahu mengenai produk takaful. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Hasri Zat bin Hashim, nombor metrik 260057 dan argulan saya yang seterusnya Suci Kesuma Johan, nombor metrik 266374, Nurliana 266756, Nurul Jannah 266279. Okey, saya teruskan beri laluan kepada Nurliana. Assalamualaikum semua. Saya Nurliana dan saya akan memberi penerangan kepada semua mengenai apa itu takaful. So basically takaful bermaksud tanggungjawab bersama atau saling menjamin antara satu sama lain atau dikenali sebagai kafalah dalam bahasa Arab. Konsep takaful ini adalah berasaskan konsep takaful Islam yang mematuhi segala garis panduan yang telah ditetapkan oleh syariah. Takaful juga menerapkan ketulusan urusan jual beli tanpa ketidakpastian iaitu gahara, perjudian, maisir dan faedah riba dalam penjualan produk takaful mereka. Selain daripada itu, takaful juga dikenali sebagai satu dana pertolongan bersama iaitu dana tabaruk iaitu sumbangan di mana semua peserta takaful yang dilindungi mencarum takaful bersetuju untuk memberi dana yang dapat dimanfaat bersama oleh penyumbang dana kepada pewaris seperti yang telah diperjanji atau dipersetujui terlebih dahulu. Untuk pengetahuan semua, pada tahun 1985 telah tertubuhnya syarikat takaful pertama di Malaysia selepas gubalnya Akta Takaful tahun 1984 dan badan yang bertanggungjawab dijadikan sebagai garis panduan dan rujukan oleh semua syarikat-syarikat yang menjual takaful adalah Persatuan Takaful Malaysia, Malaysia Takaful Association MTA dan dipantau dari masa ke semasa oleh Akta Perkhidmatan Kewangan Islam tahun 2013. Walau bagaimanapun, setelah sekian lama takaful ini diperkenalkan di Malaysia, tahap kepada penyertaan takaful ini masih lagi berada di tahap yang sangat minimum berkaitan kepada bancian pertumbuhan penduduk di negara ini. Hal ini telah dikenal pasti oleh beberapa kajian lapangan yang didapati oleh negara rakyat Malaysia masih tidak memiliki takaful. Ini antara sebabnya kurang pendedahan mengenai produk takaful. Selain daripada itu, apabila seseorang ejen dilantik oleh syarikat takaful, beliau juga membawa email syarikat takaful tersebut dan merupakan wakil yang dilantik rasmi oleh syarikat takaful bagi menjalankan aktiviti perniagaan yang memperkenalkan produk takaful kepada masyarakat Malaysia. Setiap produk dan pelan perlindungan yang dipromosikan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Akta Takaful 1984. Beliau juga ejen takaful ini mendapat latihan yang telah dianjurkan oleh syarikat takaful itu sendiri. Jadi apabila ejen yang telah dapat dilatihkan memberi maklumat yang jelas kepada mereka, dapat memberi perkhidmatan yang terbaik untuk peserta dan bakal peserta takaful. Tapi masih ramai lagi masyarakat Malaysia yang masih belum celik dengan kepentingan produk takaful ini adalah kerana sifat keraguan tentang penerangan akan produk, perkhidmatan tanggungjawab oleh ejen takaful itu sendiri. Oleh itu, kita memandang serius ejen yang terlatih amat penting memberi peranan yang terbaik untuk mengendalikan penjualan perkhidmatan yang terbaik serta menarik minat
untuk semua rakyat Malaysia mencarum takaful. Jadi saya serahkan kepada ahli kumpulan saya lain untuk menerangkan peranan ejen takaful. Assalamualaikum, saya Suci Kusuma. Saya akan menerangkan lebih lanjut peranan seorang ejen takaful yang juga merangkap sebagai perancang kewangan. Okey, ini masyarakat beranggapan bahawa seorang ejen takaful hanyalah menjual produk perlindungan. Untuk menjadi seorang ejen takaful, mereka kurang pendedahan dan kurang memberi penerangan tentang ilmu kepada masyarakat. Ini masyarakat tidak percaya kepada takaful kerana wakil ejennya kurang ilmu tentang penerangan. Apabila disebut tentang ejen takaful, stigma masyarakat ia adalah mereka ini hanya menjual produk perlindungan. Akan tetapi selain menjadi wakil takaful, mereka ini boleh mempelbagaikan kebolehan dengan menjadi perancang dan penasihat kewangan kepada bakal peserta mereka. Selain itu, sebagai seorang perunding dan penasihat kewangan, mereka ini bukan sahaja memberi khidmat nasihat rundingan mengenai perlindungan, malah mereka juga akan memberi idea dalam merancang pelan kewangan yang bersesuaian kepada bakal peserta seperti persaraan, merancang dan mengurus wasiat dan hibah, serta mereka boleh juga merancang untuk pendidikan anak bakal peserta mereka. Selain itu, ramai juga ejen takaful yang bergelar usahawan. Mereka bukan sahaja membina empayar perniagaan sendiri, malah mereka sebaliknya tujuan utama mereka membina empayar perniagaan adalah untuk membantu masyarakat supaya celik dan lebih cakna dalam merancang kewangan, termasuk mengurus pendapatan yang diperolehi dengan liabiliti tetap pelanggan. Untuk menjadikan seorang ejen takaful seorang perancang dan penasihat kewangan yang bertauliah, mereka haruslah mempunyai lesen yang profesional. Untuk menjadi penasihat kewangan yang bertauliah ini, mereka perlulah ada sijil seperti perancang kewangan berdaftar, RFP, lesen wakil penasihat kewangan, FAR, dan perunding kewangan bertauliah. Dengan adanya lesen-lesen ini, bakal peserta mereka akan yakin dengan kemampuan dan dengan kemampuan penasihat kewangan ini dalam menganalisis profil pelaburan untuk bakal peserta mereka. Tapi sayang, di Malaysia kini terlampau ramai bilangan ejen takaful berbanding penasihat kewangan yang bertauliah. Ejen-ejen takaful ini hanya menjual produk perlindungan nyawa semata-mata kerana untuk mengejar dan mahukan pendapatan komisen yang tinggi yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat takaful. Mereka ini hanya mengejar pendapatan berbanding membantu merancang pelan kewangan yang bersesuaian mengikut kemampuan kewangan bakal peserta. Untuk yang seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Hasrizat. Okey, terima kasih untuk saya menambah sedikit mengenai peranan ejen takaful ataupun perunding kewangan ini adalah demi untuk mengubah persepsi masyarakat di luar sana mengenai ejen takaful dan perunding kewangan ini adalah ejen takaful itu sendiri atau perunding kewangan sepatutnya dia kena meletakkan dirinya sebagai pembantu atau penyelamat kepada umat manusia yang ada di muka bumi ini, terutamanya umat Islam di Malaysia mengenai orang kata dari segi sistem kewangan, iaitu dengan
menyelamatkan umat Islam mengenai daripada satu sistem komersial yang berunsurkan ataupun berimankan satu kontrak yang bertentangan dengan syariah muamalah Islam, seperti kita tahu yang sebelum ni kita sebut GARA, iaitu ketidaktentuan, maisir yang dimasukkan dengan sebagai perjudian, dan akhir sekali adalah riba. Sebab dalam produk-produk seperti insurans, kita yakin dia adalah bertentangan dengan konsep kewangan Islam, iaitu dia ada satu konsep jual beli yang menetapkan satu pampasan daripada kontrak tersebutlah. Berbeza pula dengan daripada takaful sendiri yang meletakkan unsur-unsur seperti kafalah dan tabarru, iaitu sumbangan daripada pencarum-pencarum untuk digunakan digunakan oleh setiap pencarum yang mencarum di dalam takaful. Okay, seterusnya kita melihat kepada sebab belia perlu mengambil tahu mengenai takaful ataupun takaful hibah ni. Hal ini kerana kita sedar kalau kita lihat, kalau kita beri penerangan dan kesedaran kepada belia, dia akan lebih memahami kitaran hidup melalui pengalaman yang boleh dipelajari dari golongan yang lebih berusia, untuk melihat kepada pengalaman orang-orang lama mengenai pelan-pelan takaful yang mana jika diambil pada usia yang lebih muda, ianya adalah lebih berbaloi dan lebih orang kata pembayaran premium dia tu adalah lebih rendah. Dan inilah golongan belia perlu sedar dengan benefit yang dia akan terima berdasarkan kepada caruman awal yang dibuat di usia yang lebih muda. Kalau kita lihat pada kategori umur belia yang ditetapkan di Malaysia adalah start daripada bermula daripada 15 tahun sehingga 35 tahun. So dalam tempoh tersebut, itu adalah tempoh yang bersesuaian untuk golongan muda mencarum di dalam takaful ataupun mana-mana produk takaful hibah yang lain lah, kerana caruman lebih rendah dan mempunyai manfaat yang lebih tinggi. Okey, apa yang jadi kalau sekiranya ambil terlalu lewat? Okey, jika ambil terlalu lewat sekiranya umur melebihi daripada 35 tahun, and then walaupun pendapatannya tinggi, maka bayaran premium dia still masih lagi membebankan lebih tinggi daripada bila yang muda lah. Kerana di dalam polisi takaful sendiri, dia telah menetapkan sekiranya seorang itu berumur lebih berusia ataupun melepasi kategori usia belia, bayaran premium dia akan menjadi lebih tinggi disebabkan dia diletakkan dalam satu kelompok yang berisiko daripada segi penyakit dan juga jangka hayatnya yang tidak panjang. Kalau kita tahu jangka hayat manusia hanyalah sekitar 60 ke 80 tahun. Alright. So seterusnya kita lihat pula kepada kesedaran yang seterusnya, apa yang belia perlu sedar terhadap produk ni adalah mengenai faedah perubatan. Faedah perubatan ni dia merangkumi banyak perkara. Faedah perubatan daripada segi rawatan, kemasukan hospital, hilang upaya kekal, maupun kematian. Daripada setiap produk takaful, ianya memberikan perlindungan mengenai perlindungan kewangan sekiranya berlaku seperti yang disebutkan tadilah. Kalau golongan belia boleh mendapatkan nasihat daripada ejen takaful sendiri, produk yang bersesuaian dengan had umur dan pendapatan yang telah disebutkan seperti Puan Suci Kesuma tadi mengenai kemampuan dalam caruman untuk mencarum dalam produk
kalau kita tahu dengan tahap kos perubatan yang tinggi, ianya menjadi satu beban lah kepada diri ataupun ahli keluarga sampai terpaksa bergolok gadai untuk mendapatkan RM1 untuk. Kalau kita lihat sekarang dengan keadaan sekarang memberi kesan kepada golongan B40 yang tidak dapat masuk ke hospital swasta lah. Dengan kepadatan hospital government sendiri pun bermasalah. Jadi dengan keadaan ini memaksa golongan belia supaya sedar dengan pendapatan yang ada untuk mencarum ke dalam produk-produk takaful supaya ianya lebih mudah dalam mendapatkan rawatan. Okey, seterusnya kalau kita tengok dari segi kalau pencarum tu hidup, tapi dia terlibat dengan kemalangan dan hilang upaya kekal, ada juga produk takaful yang membayar membayar perlindungan kepada pencarum-pencarum ni supaya dapat meneruskan hidup di sepanjang tempoh tersebutlah. Dengan yang seterusnya ada penyelesaian hutang melalui caruman ni. Yang meninggal boleh membayar hutang, keluarga boleh membayar hutang si mati lah si pencarum tersebut. Kerana kalau kita tahu pun hutang ni adalah satu orang kata perkara yang berat. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Para alim ulama dan ustaz berpesan bahawa hutang adalah perkara utama yang perlu diselesaikan oleh waris sejurus selepas kematian seseorang dan jenazah diuruskanlah sebelum jenazah diuruskan. Malah waris wajib menjelaskan hutang si mati terlebih dahulu. So maknanya kata andai kata pencarum tersebut golongan belia itu sendiri meninggal dalam tempoh kehidupan dia, dengan caruman yang ada tu dapat membayar hutang hasil daripada caruman tersebut lah. Ini membantu ahli keluarga, sekiranya ada lebihan ianya mampu membantu ahli keluarga untuk meneruskan kehidupan seterusnya lah. Okey, seterusnya saya serahkan topik yang seterusnya kepada Nurul Jannah. Selain daripada yang dinyatakan di atas oleh kawan saya, takaful juga penting daripada segi plan pendidikan, yang mana takaful ini mempunyai produk yang menyediakan plan pendidikan dan juga persaraan untuk menikmati taraf hidup yang selesa semasa tahun persaraan. Okay, anak-anak ni adalah generasi yang penerus dan aset yang paling berharga di dunia dan juga di akhirat. So kita sebagai ibu bapa menjadi tanggungjawab untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak pada masa depan. Okay, so sebagai ibu bapa pastinya kita nak anak-anak yang ni supaya dibesarkan dapat belajar dengan selesa di sekolah dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di universiti sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Namun kos pendidikan yang semakin meningkat setiap tahun ni menyukarkan ibu bapa untuk menyediakan pembelanjaan yang mencukupi bagi menampung kos pendidikan anak-anak. Jadi dengan takaful dapat membantu kerana ia merupakan produk yang baik dan mampu menyediakan dana yang mencukupi untuk caruman perlindungan kepada anak-anak dan mempunyai simpanan untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi pada masa depan. So walaupun kita dah bersara, sebagai ibu bapa kita dah bersara, takaful ni dapat bantu juga untuk pendidikan, kos pendidikan anak-anak lah pada masa hadapan. Jadi kalau kita lebih awal carum takaful tu dibuat simpanan dan juga hibah kepada anak-anak ini, akan lebih tinggilah pulangannya dan ianya juga lebih rendah caruman bulanan dan masa depan anak-anak tu lebih terjamin. Okey, dan seterusnya untuk rumusan,
Okey, peranan ejen ni merupakan peranan yang amat penting bagi membantu dan juga meyakinkan rakyat di negara ini untuk mencarum produk dan perkhidmatan yang disediakan takaful kerana golongan yang di peringkat usia belia iaitu sehingga 35 tahun ke bawah antara golongan yang seharusnya diberikan penekanan dan kesedaran tentang kepentingan takaful ke atas diri dan keluarga mereka. Kerana mereka merupakan tunjang kepada keluarga, masyarakat dan negara lah di era baru ini. Supaya tidak terbeban dengan bermacam-macam kos yang akan mendatang lah. Kos sara hidup tinggi, perubatan dan pendidikan. Okay, dengan wujudnya macam permasalahan seperti ini, mestilah akan memberi kesan dan impak buruk kepada negara yang mana akan meningkatkan kadar inflasi dalam negara. Jadi dengan kepakaran dan kebijaksanaan yang dimiliki ejen-ejen perunding kewangan dan takaful ini, haraplah dapat membantu negara dalam didik golongan belia seperti yang dinyatakanlah sebelum ini, iaitu golongan belia merupakan tunjang negara. Sifat tanggungjawab dan prihatin ejen akan segala permasalahan yang berlaku pada peserta, bakal peserta akan memberikan sedikit impak lah yang positif kepada peserta dan bakal peserta takaful. Bukan mudah kita ubah pandangan stigma rakyat Malaysia ni yang mana menganggap macam ejen takaful tu macam pandai bercakap-cakap, pandai berkata-kata untuk semata-mata. Tapi kalau dengan adanya sifat peranan benar, amanah dalam menyampaikan bijaksana semua, sabar, dapat mengubahlah pandangan rakyat Malaysia akan peranan ejen takaful ni. Okay, terima kasih. Itu saja, sekian, terima kasih.